Assalamualaikum, hai semua. Hidup enjoy tapi kosong. Anda pernah rasa begitu? Jom kita sembang dalam Heart to Heart. Okey, kita tengok siapa yang berada di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Bro Azhan dan juga Sis Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Panjang Okey, sebelum kita nak pergi kepada Aisyah, kita nak pergi kepada Bro Azhan. Biasa orang panggil ustaz, biasa orang panggil apa. Hari ni kita lain sikit, pendekatan kita lain sikit dekat dalam studio tau. Okey, sama hari ini Bro selalu dipanggil menjadi tetamu. Tapi hari ni tak. Alamak. Boleh jadi host bersama dengan saya tak pada hari ni? Aduh, itulah lain macam takut jadi ceramah. So yang kita Saya try. Yang kita nak sembang pada hari ini adalah mengenai tentang Aisyah. Kita nak tahu tentang Aisyah. Tapi sebelum tu, kita nak tahulah juga Bro ni latar belakang dia, berapa lama dah kerja dekat Lembaga Zakat Selangor, apa yang buat dekat Lembaga Zakat Selangor. Kenalah share juga, baru kita pun boleh tanya kan. Okey. Ain Ain. Asis Ain adik pun boleh. boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab Ain ni lain macam sikit kalau panggil Ain. Kalau panggil adik tu dia okey lah sikit. Okey. Sila. Okay. Saya dah bertugas dekat Lembaga Zakat Selangor ni lama tak lama, bermula tahun 2002. 2002 sehingga sekarang. Maknanya dalam 20 tahun, 21 lah macam tu. Lama. Kan. Jadi dia zakat ni, Lembaga Zakat Selangor ni dia ada core dia. Core dia kutip zakat, agih duit zakat. Itu yang public pun tahu semualah. Jadi saya dekat mula-mula masuk zakat dekat bahagian kaunter khidmat pelanggan. Lepas tu pergi dekat bahagian operasi agihan, buat siasatan. Seterusnya saya di bahagian agihan juga. Bahagian agihan saja dalam 13 tahun lah. Sampailah saya ke bahagian perancangan agihan. Lepas tu masuk dekat bahagian pembangunan insan ekonomi. Dan yang paling terbaru sebelum saya pergi ke dakwah syariah, saya pergi kat bahagian mu'alaf. Masa tu tahun 2017. Kalau tak silap saya lah Aisyah. Macam tu lah. Sempat jugalah jumpa Aisyah kan macam mana? Tak jumpa. Tak jumpa. Okey. So 21 tahun dengan Lembaga Zakat Selangor. So sekarang ni buat apa? Sekarang saya di bahagian perundingan zakat. Pengurus perundingan zakat ni kita bagi ceramah, kita nak konsult orang bagaimana nak agih duit zakat, bagaimana nak cerita bayaran zakat, wakalah agihan zakat, kita nak tolong company kalau dia orang kata nak minta tolong agih kepada asnaf-asnaf yang terlibat, kita boleh agih lah. Situlah sekarang ni. Okay. Yang sekarang ni buat masa ni buat lah. Masa ni. Tak tahulah jadi tiba-tiba aku kena tukar. Saya kena tukar ke kan? So 21 tahun, banyak pengalaman. Okay, jumpa asnaf, pelbagai asnaf yang bro jumpa. Fakir, miskin. So hari ini kita akan sembang dengan asnaf mu'alaf yang sangat istimewa. So kita nak tahu. Tapi sebelum tu lah, sebenarnya tahu tak sebenarnya program kita ni untuk apa sebenarnya? Heart to Heart ni untuk apa sebenarnya? Tahu tak? Heart to Heart, hati ke hati. Memanglah dari hati kan? Dan sebenarnya dari mata turun ke hati. Cakap orang putih. Heart to Heart. Sebenarnya program kita ni untuk apa? Mungkin bro tahu ke? Program ni satu dakwah lah kan. Kenapa kita buat program-program macam ni? Kita nak orang kenal zakat ni, kita nak orang kenal Lembaga Zakat Selangor, apa peranan dia. Kita bukan orang cakap kosong-kosong je. Ini tak ke mana-mana duit aku pergi. Lepas tu bila aku tanya sikit lah, tak tahu pula dia ni buat apa, itu buat apa. Kita pun sekarang ni macam hari ni Heart to Heart ni kita panggil lah Echah ni. Echah, boleh ke panggil Echah? Boleh. Okay. Kita panggil dia. Okey, sebenarnya program kita ni betul apa yang bro cakap tadi tu. Tapi lebih kepada kita nak
menyelami kehidupan seorang asnaf mualaf, bagaimana mereka ni berhijrah. So kita nak tahulah, kita nak kalau boleh dia share tentang kehidupan dia daripada sebelum dia memeluk agama Islam sampailah dia memeluk agama Islam. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mula-mula je lembut. Alah. Senyum Syah, senyum Syah. Okay. Jangan keluar bahasa lain Syah. Okay, so kita nak tahu Aisyah mungkin boleh perkenalkan diri Aisyah. Nama Aisyah yang penuh, umur Aisyah dan asal daripada mana. Okey. Nama saya Nur Aisyah binti Abdullah. Nama sebelum Islam Usha bin anak perempuan Shan Mugem. Sedap Usha. Usha tu kalau bahasa sekarang dia Usha wek. Ya betul. Tapi sebelum masa Usha tu belum ada Usha tu. Usha tu baru je wujud. Ini baby boomers ni. USHA. Ya betul. Usha. Umur saya 47 tahun. Saya berasal dari lahir di KL. Lepas tu berhijrah ke Kuala Kang Perak. Lepas tu sekarang stay dekat Selangor lah. Orang KL lah ni. Ya, orang KL lah. Membesar di Perak. Yeah. So duduk di Selangor sejak bila? Selepas saya bertemu dengan keluarga baru berhijrah ke sini. Bertemu dengan keluarga? Maksud Aisyah tu? Maksud saya sebelum ni saya dilahir di KL. Lepas saya dekat KL tu saya anak gelandangan. Okey. Berapa lama Aisyah? Saya gelandangan ditinggalkan dekat hospital university. Sebab tak dituntut. Dia? Aisyah. Saya ditinggalkan di Okey. Tak dituntut. Menarik. So dekat hospital selama tak silap saya 3 bulan. Sebab 3 bulan Aisyah seorang-seorang yang jaga nurse. Sebab saya anak pramatang. Lahir 7 bulan. Lahir di hospital lah. Ya, hospital University HKL. Dan kemudian University. Mak dan ayah tak ambil lah. PJ. Tak dituntut. Tak, kejap. Jap. Okey. Relax. Sekarang ni Aisyah dengan masa tu ibu tengah pregnant, tinggalkan Aisyah bersalin dekat hospital PJ tu. University, ya betul. Okey, lepas tu Aisyah lepas 3 bulan tak dituntut. Ibu tu lari. Dia ambil. Ibu tu tinggalkan anak tu. Saya tak tahulah dia ke mana. Masa tu dia 3 bulan. Yelah, betul lah. Aduh. Lain kali sekolah biar tinggi tau Ain. Jangan sekolah rendah-rendah. Okey. Cica. Pada cerita tu Aisyah ditinggalkan. Maksudnya Aisyah lahir di hospital tapi Aisyah tidak dituntut. Kemudian lepas tu dihantar ke rumah kebajikan JKM. Rumah kebajikan Perak. Dekat mana? Kat Perak. Kuala Kangsar. Daripada KL kenapa dia hantar ke sana? Sepatutnya ke Ceras, tapi ada satu kakak tu pindah ke sana, so saya disekalikan. Dibawa sekali. So saya kakak tu pun sama macam Aisyah juga ke? Tak, dia pegawai kerja JKM. So dia pindah sana, so rezeki kot dia bawa sekali ke sana, ke Kuala Kangsar Perak tu. Rumah kanak-kanak Kuala Kangsar Perak. Rumah kanak-kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar Perak. Itu under JKM. Dia campur lah semua. Ya, sana berbagai-bagai agama, bangsa ada. Siapa yang bercerita dengan Aisyah tentang kisah ni daripada yang tahu macam mana Aisyah membesar dekat rumah tu? Kakak yang ambil saya. Kakak yang ambil tu, kakak yang bawa tu. Sampai saya umur 19 tahun saya duduk rumah kebajikan. So saya perasaan ingin tahu siapa sebenarnya kita. Kenapa saya di dalam tu. Bila dah besar semua kena keluar daripada rumah kebajikan, kena berdikari sendiri. Kakak tu bangsa apa? Kakak tu orang Melayu. Ingatkan dekat dalam filem rupanya ada je, betul lah. Maknanya tak sia-sia lah tengok cerita TV3. Ya. Ini kisah yang baru untuk kita kan. Alright. Macam selama hari ni kita selalu dengar kisah asnaf fakir dan miskin, kisah asnaf mualaf bercerita, tapi untuk sis Aisyah sendiri kita rasa macam agak kagum boleh bercerita dalam keadaan yang tenang. Lepas tu dia jadi macam mana boleh jadi setenang-tenang itu menceritakan kisah yang satu ketika dulu selama 19 tahun membesar tanpa mengetahui siapa ibu dan bapa kita.
Salah satu macam mana boleh jadi tenang. Isyak, sekejap. Isyak, okey. Mungkin panjang. Panjang lah kalau kata dia punya nak cerita dia betul. Macam mana tenangnya. Okey. Isyak start mula syahadah tu bila? Umur berapa tahun? 34 tahun. Maknanya 19 kata tadi berapa? Umur 19 tahun tu, dekat sana. Ya, lepas saya keluar daripada rumah kebajikan. Semua orang kena keluar daripada rumah kebajikan dan kena ada kehidupan sendiri. Alright, maknanya dia punya tempoh tu sampai umur 18 tahun. Ya, sepatutnya 18 je tapi saya minta extend. Sebab saya tak tahu nak ke mana, sebab saya sebatang kara. Okey. Jadi saya minta extend dulu sebab saya tak pandai bersosial lagi masa tu. Sebab kita duduk dalam tu je. Echa masa tu agama apa? Agama Hindu. Oh, Hindu. Saya dulu agama Hindu. Maknanya rumah kebajikan kan dia memang tak ada Melayu. Dia campur kan? Dia campur tapi yang Hindu akan ke kuil, temple, yang Islam akan ke masjid, surau, yang Chinese dia akan, yang Kristian dia akan hantar ke church macam. Echa masuk Islam mengucap umur 38 tahun. 34 tahun. 34 ke 35 lebih kurang macam mana. Okey, 35 tahun. Mengucap masa tu dekat? Saya mengucap kat Selangor. Dekat Selangor. Selangor. Tapi sebelum kita nak tahu kisah dia memeluk agama Islam tu, kita nak tahu sebenarnya yang ini yang kisah latar belakang dia yang masa dia membesar. Okey. Sekarang yang dia ada di depan kita ni, sebenarnya Aisyah ni siapa? Aisyah ni siapa sebenarnya? Yang kita tahu sebenarnya Aisyah adalah seorang warden warden pembimbing di Baitul Salam. Baitul Salam tu apa? Baitul Salam tu ialah salah satu pusat perlindungan mualaf bawah Lembaga Zakat Selangor. Yang mana apabila setiap mualaf yang nak belajar, dia akan dia boleh datang ke Baitul Salam untuk menuntut ilmu asas. Selepas dia dah belajar ilmu asas, dia boleh disambungkan ke mana dia nak. Di bawah siapa Zakat boleh Selangor. masuk? 5 tahun. Syarat dia ialah 5 tahun pengislaman. Bro dah 21 tahun kot dengan Lembaga Zakat Selangor. Mesti tahu pasal Baitul Salam ni. Ataupun lagi satu, dia dah masuk Islam tapi dia tak belajar agama langsung. Contoh saya dah masuk Islam tapi saya tak belajar pun. Dia baru nak mula, walaupun dia dah lama Islam, dia baru nak belajar Islam pun boleh masuk Baitul Salam. Aisyah dekat Baitul Salam dah berapa lama? Dari 2019. 2018 hujung tahun bulan 9. So that's why tak jumpa dengan kita punya bro ni yang memang 2017 sebelum ni Baitul Salam tu dia bawah Majlis Agama Islam. Dia still lah bawah Majlis Agama Islam. Okay, tapi masa tu zakat dia tak handle. Jadi atas titah tuanku Sultan Selangor, kita zakat semua kat bawah Sultan. Jadi tahun 2017 rumah perlindungan Baitul Salam ni diambil alih oleh Lembaga Zakat Selangor. Kita bukanlah kata apa, maknanya kita nak tambah baik, kita nak jadikan benda tu lebih apa nak cakap, komprehensif ke macam tu lah, teratur, tersusun, macam tu lah. Gitulah kita Baitul Salam ni. Itu yang bro tahulah. Betul ke Aisyah? Dia macam lebih kepada mualaf ni tak dapat ilmu, so tak ada terabai. Maknanya dia masuk Baitul Salam, kita akan ajar dia dalam basic. Dekat situ ada kemahiran. Kita akan tengok ke mana dia punya tahap. Mungkin dia tak pandai belajar, tapi dia lebih kepada kemahiran. So kita akan tengok hala tuju dia ke mana. Kenapa dia panggil pusat perlindungan asnaf mualaf? Kenapa dia panggil pusat perlindungan, bukan pusat penempatan ke? Kenapa? Sebab contoh ada mualaf dia dah masuk Islam. Lepas tu kekangan daripada keluarga tak terima dia, ataupun dia diterima ancaman. So sebab tu dia boleh masuk Baitul Salam, sebab dia akan dapat perlindungan. Baitul Salam dia ada akta KLTL. So KLTL keselamatan. Dia ada keselamatan. Maknanya setiap mualaf yang masuk, orang luar tak ada sewenang-wenangnya boleh masuk dalam tu. Dalam sebab dia boleh dapat perlindungan sepenuhnya. Berapa ramai? Setakat ni sampai sini 26 orang. 26 orang. Dia keluar masuk dia dah cukup 6 bulan, dia akan tambah, dia akan sambung belajar. Ada yang baru lepas keluar, dia berdikari, dia dapat kerja.
Ada yang seorang tengah tunggu untuk sambung degree. Ada seorang 3 orang ke 4 orang nak sambung untuk ke diploma. Okey. Di bawah Lembaga Zakat Selangor. So Aisyah di Batu Salam ni sebagai warden Pembimbing. Warden pembimbing. Berapa tahun? Nampak dia daripada seorang mualaf dia jadi warden pembimbing untuk mualaf yang lain. Itu nanti kita simpan dia punya soalan. Okey, so sekarang ni tadi kita berbalik-balik pada soalan bro tadi kan. Bro nak tahu bila Aisyah memeluk agama Islam ni? Saya meluk agama Islam ni tahun 2010 tak silap saya. Umur saya 34 tahun. So tengah belajar lagi. Saya lepas saya Aisyah. It's okay. Okey. Tak apa. Kita bagi masa saya akan senang sebelum nak masuk recall. Islam saya mengkaji dululah. Okey. Agama mana yang benar, agama mana yang tak benar. Saya ni orang kuat sembahyang jugalah agama Hindu. So saya tak dapat ketenangan. Okey. Tenang tu kita je tahu kan. Nak kata ketenangan lebih. Sebelum memeluk agama Islam tu, Sebelum saya agama Islam, saya seorang yang teruk lah. Okey. Teruk Enjoy. tu macam mana Cak? Okey, Enjoy. Kosong, jiwa kosong. kawan-kawan ramai. Kawan ramai. Pergi disko. Okey. Sebab kita tak dapat ketenangan, rasa ketenangan tu dekat disko. Kat park disko. Okey. Setiap minggu akan ke sana lah. Minum. Okey. Minum tu jadi apa, addict lah. Sebab nak tenangkan fikiran. Dah kerja kan. Kalau dulu kan kerja Kerja apa minggu. je? Dulu saya kerja kilang je. Okey. Kerja kilang. Masa tu baru nak belajar berdikari. Hidup sosial dengan kawan-kawan. Tapi masih ada had dia lah. Masih boleh jaga diri. Tapi setiap minggu akan pergi disko, pergi. Sebab mencari ketenangan. Rasanya ketenangan dekat pub tu lah. Minum. Lepas tu pergi midnight show. Pagi-pagi pukul 3-5 pagi baru balik. Masa Sabtu malam midnight lah. Pergi enjoy dengan kawan-kawan. Setiap minggu. Balik tidur. Minum ubat batuk tidur. Kenapa minum ubat batuk? Sebab bagi ketenangan. Oh ya ke? Walaupun hidup bebas macam tu, Aisyah masih lagi rasa kosong. Kawan-kawan ramai, pergi tempat yang agak bising. Ya betul. Rasa kosong juga. Apa? Dah sembahyang. Dah pergi kuil. Dah jadi orang baik dah. Tapi rasanya masa tu baik lah. Untuk agama Hindu itu sendiri, kalau ada pergi tak? sembahyang tu baik jugalah. Ada tak orang masa tu kawan-kawan ada, yelah, orang lain advice pada Echah ke? Advice untuk apa tu? Advice untuk, yelah, you dah dekat dalam agama apa Hindu kan. Jadi macam engkau ni dah apa baik dah, itu pun tak ada tenang lagi ke? Orang nampak luaran kita je. Dalaman orang tak nampak. Okey. Feeling tu kita yang rasa kan. Orang nampak kita happy, sebenarnya kita rasa kosong. Yang ni sekarang ni happy ke apa ni? Sekarang happy lah. Alhamdulillah. Apa yang Aisyah pendam sebenarnya masa yang Aisyah rasa hidup Aisyah tu sangat kosong? Satu, ditinggalkan keluarga kan. Okey. Tapi alhamdulillah lah, ada kawan-kawan yang duduk sama dengan rumah kebajikan juga saya kawan. Okey. Mereka pun tak ada siapa-siapa. So itulah buatkan kami saling rapat. Kalau saya sedih, saya bagi tahu kat kawan saya. Kalau saya susah pun saya bagi tahu kat dia. Sampai ada sekali tak ada duit nak makan. Lepas tu saya lalu kat tepi, saya naik bas, pergi kerja naik bas. Sampai kat situ, dalam bas tu saya jumpa 20 sen. Dulu roti canai 20 sen je. Betul? Betul kan? Betul. Kita satu roti canai zaman kan bro. Roti canai 20 sen. So cepat-cepat saya akan ambil 20 sen tu. Masa tu mana tahu hukum halal haram, belasah je. Betul lah. Tu boleh lah. Lepas tu 20 sen tu saya akan ambil, saya berhenti kat kedai mamak, beli makan roti canai, minum air kat sinki. Minum air dekat sinki sebab tak ada duit nak makan. Tak ada duit. Walaupun bangsa India masa tu, itu cakap lah apa cakap India apa panggil apa?
Aneh. Roti canai yang bunak. Atau apa? Satu, betul Roti ke? canai satu. Betul lah. Roti canai mana? Roti canai satu. Okey. Dia bagi. Sebab kita dah biasa pergi kedai tu. Jadi kedai tu kedai mama orang Islam. Tak apa, makan. Dia bagi juga makan. Tapi kita sampai bila kita nak pergi meminta walaupun kita agama Hindu. Tapi ada usia ketika itu? 20-an. 27 baru nak belajar berdikari. Tak ada boyfriend? Tak ada. Oh, tak ada. Tak tanya. Okey, So, tanya. Yelah, betul lah. Tak pandai berdikari. Kawan-kawan lagi tu masa adalah. Kawan adalah. Tapi nak kata special tu tak ada. Okay, sekarang ni tadi Aisyah cakap apa? Masuk Islam masa umur 34 tahun. 34 tahun. Jadi daripada start keluar daripada rumah kebajikan tu 19 tahun, 18 tahun. 19 tahun. 19 tahun. So Aisyah bekerja kilang. Terus dapat kerja kilang. Saya kerja kat kilang. Okay. Berapa lama? Berapa lama? Saya kerja kilang daripada umur 19 tahun sampai 5 tahun saya kerja kilang. Lepas tu saya ada seorang kawan ni, Mbak Allah ni, dah meninggal dah Mbak Allah tu. Dia kata, kamu sampai bila nak kerja kilang? Belajarlah. Lepas tu saya ambil diploma bahagian salon, kecantikan. Lepas saya ambil diploma bahagian salon kecantikan, saya pergi berhijrah lah. Saya pergi kerja kat Singapura. Saya mencari apa orang panggil? Pengalaman. Okey. Lepas saya cari Echa, ada tak peristiwa yang paling tragis lah masa Echa dah peluk Islam kan? Macam Echa tak boleh lupa lah sampai sekarang. Itu masa peluk Islam. Sekarang ni kisahnya ya sebelum ke? peluk Islam. Kejap. Dia memang bro dia memang tak sabar. So sekarang ni kita dengar dulu Echa nak cerita pasal dia punya sebelum memeluk agama Islam. Okey. Ni bukan marah ni, dia nasihat. Lepas saya dah kerja kilang 5 tahun, saya belajar diploma 3 tahun. Lepas saya dah cari yang tu lagi mencabar lah. Lepas kita dah ada diploma, kita nak pergi cari kerja. Orang tengok salon ni, dia tengok kecantikan. Pula. Dia tengok saya tak cantik. Dia kata kita pergi cari kerja, mestilah of course Cina, walaupun Chinese. pakai seksi masa tu dia tak nak. Mana bro tahu seksi? Manalah tahu sebab dia masa tu dia belum Islam. Oh yelah. Betul. Dia suruh kita pakai seksi tapi saya tak adalah pakai seksi sebab saya still pakai short pendek tu tak bagi saya short pendek tu tak seksi. Tapi kalau sekarang baru rasa seksi. Ayolah. Okay. So pakai t-shirt biasa, lepas tu ikat hostel tinggi, dah jalan pergi minta kerja. So tak diterima sebab ada yang diluahkan lah. Awak mau kerja ini macam dia cakap kita hitam. So itu yang buatkan lagi. Kalau dalam agama tak ada pandang kan. Betul. Masa sebelum Islam tu kena hitam, hina, tak cantik. Okey. Berapa lama Echa tempoh? Lama lah saya cari kerja sebab saya minat salon. Saya pergi cari kerja banyak tempat lah. Saya pergi Melaka, saya pergi Singapura, lepas tu kat Perak, kat Ipoh. Masa tu memang maknanya pergi setiap negeri sampai ke negara Singapura, negara kan? Sebab orang cakap Singapura tu profesional, bidang saya nak profesional. Saya nak jadi seorang yang profesional dalam bidang salon. So saya pergi cari dekat Singapura lah. Pergi dekat sana redah seorang-seorang? Ya betul, saya redah seorang-seorang dengan beg tangan saya, tak ada siapa-siapa. Tak ada orang? Tak ada. Sangat-sangat pergi sendiri dengan bawa beg. Allahu Akbar. Tuhan je yang tahu. So tu macam mana dapat kerja. Lepas tu tak diterima sebab itulah salah satunya sebab kita tak cantik. Kita rasa kita susah dah. Ada orang lagi seorang-seorang. Itu yang rasa macam kita kagum dengan kisah. Kagum lah dengan Echa. Tak cantik sebab dia kata kita hitam. Lepas tu tinggal sana 2-3 hari. Lepas tu saya balik. Saya pergi Melaka pula sebab Singapura ke Melaka dekat kan. Saya pergi Johor baru pun saya pergi. Johor saya tak kerja kat sana. Saya berhijrah tumpang-tumpang rumah orang sebab saya kan sebatang kara. Saya tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya tinggal rumah kawan-kawan je. Tinggal sekejap sana, sekejap sini. Lepas tu dengan bawa beg lah. Lepas tu beg tu pula tercabutnya dengan duit memang untuk makan je ada. Pergi kat Melaka,
ada memang profesional lah. Dia memang nampak okey. Dia panggil kita, okey awak cuci rambut dulu. Dia nak ke salon ni, dia minta kita cuci rambut customer. Itu maknanya dia punya starting dia. Dia akan tengok okey tak. Saya ingat lagi saya cuci rambut customer, dia pemain swimming pool kot. Tak ingat saya. Okey. Saya rasa orang tu. Lepas tu dia cakap Cina. Saya faham lah cakap Cina sebab saya ni belajar salon pun apa Cina lah. 3 tahun cakap Cina kan. Salon kedai Cina lah. Kedai Cina. Lepas tu salon Cina tu okey. Dia kata dia sembang dengan lelaki. Dia tanyalah dalam bahasa Cina, saya faham lah. Lepas tu dia Cina ni jawab kat bos dia cakap okey, Holiau bagus. Lepas tu saya diterima kerja kat sana. So saya ambil pengalaman kat sana dalam 2-3 tahun. Berapa gaji masa tu? 800. Okey. 800 besar lah masa tu. Besar. Masa tu masih lagi lepas saya agama Hindu ya? Ya, masih agama Hindu. Saya kerja kat sana. Lepas tu bos tu tengok saya pandai massage. Okey. Lepas tu dia pandai, dia buka satu center untuk massage pula. Dekat situ saya kena massage. Berapa lama? Aisyah kena massage ke Aisyah yang massage? Saya dimassage. Saya kena massage orang tu. Okey. Saya bahasa Melayu, maaf. Saya kena massage tapi saya tengok macam krik-krik. Lepas tu saya cakap dengan bos tu saya nak balik cuti. Cuti balik ke Perak? Saya balik cuti. HR berhenti lah macam tu? Dari situ saya berhenti sebab saya tak nak. Saya dah rasa something lah. Okey. Lepas tu kan massage bukan sesuatu yang dia ada agenda lah. Nampak lah dia macam ni. So kita baik kita lah. So saya cakap dengan bos saya nak balik cuti. Lepas tu saya cerita, bos tu selalu panggil lah. Panggil masa tu lah. Sebab saya pekerja bagus kat sana. Saya yang kemas, saya yang bersihkan tempat tu semua. Berapa lama kerja dekat situ masa tu? Hampir setahun juga. Lama. Lepas tu ingatkan sekejap je. So bila balik Perak? Hampir setahun lah. Tak sampai setahun lagi. Balik Perak kerja lain pula? Balik Perak saya pergi kerja salon juga. Pergi cari banyak pun kena juga awak hitam. Kenapa orang trademark hitam ya Allah? Walaupun di dalam yang kita bukan nak racist lah ya. Cuma kita nak tahulah adakah sama agama dengan Aisyah ketika itu ataupun agama yang lain. Yang tu Chinese. Yang cakap macam tu lah. Dia kedai Chinese. Yang tu kan kedai Chinese. Orang India jarang kerja dengan orang Chinese ni. So salah seorang ni saya je kot. Dia orang tak boleh accept lah. Lepas tu sama juga pergi kat banyak kedai. Lepas tu satu aunty ni bagus. Aunty ni okey mari. Dia suruh saya cuci juga rambut customer. Customer tu cakap okey. Saya kerja dengan aunty tu. Aunty tu sangat baik. Aunty Chinese. Nama dia Lince. Ingat lagi. Dia dah meninggal lah. Satu benda pengajaran dah. Tuhan tu bukan semestinya orang ni mesti sampai hujung hayat tu dia tak elok, tak. Tuhan tu dia bagi juga. Kan. Maknanya dia walaupun agama lain tapi usaha HR tu Tuhan tengok baik usaha ni, aku tetap bagi. Dan bagi dapatlah baik. Walaupun ketika itu belum lagi memeluk agama Islam. Sebab kita percaya pada dia yang satu. So ketika itu bila Aisyah dah dapat bekerja di salon tu, adakah Aisyah terasa tak macam nak buka salon sendiri? Dekat situlah bila saya kerja, saya baru je kerja sebulan. Lepas tu bos tu naikkan gaji. Seribu setengah? Dia panggil mari. Dia panggil jangan kasih tahu orang lain. 1,500? 1,500? Tak ada juga. Masa tu tak sampai 1,000 pun. Okey. Tapi zaman dulu kan gaji 800 tu besar tu. Betul. Yelah saya masuk kerja dulu pun macam tu lah. Lepas tu saya dah bekerja. Lepas tu bos tu encourage saya, awak potong rambut. Saya masih takut lagi. Tapi dia saya akan potong rambut kanak-kanak lah, rambut budak-budak. Lepas tu saya akan cuci rambut customer datang dengan rambut yang teruk.
saya akan cuci. Ada satu customer tu rambut dia penuh dengan Kutu. dia kedai mana Kelimomo. pun tak nak kelimomo. Ya, sampai berkuping-kuping. Baik botak macam ni. Dia Senang. Dia perempuan. Oh, perempuan. Sampai tak boleh. berkuping-kuping, tak ada orang nak cuci rambut dia. So saya panggil, "Come aunty, saya buat." Sampai Aunty. aunty ya. Oh, aunty. Lepas tu sampai kepala aunty tu baik. Wah. Alhamdulillah. Magic Sampai hand Magic hand Cuci. Magic Pakai hand. cuci pakai guna ke? tangan. Ada tonik dia lah, kita kena. Okey. Tapi dia mesti kena cuci kat salon sebab salon dia cuci bersih. Okay. Dia ada macam tu? masak, dia ada untuk darah Saya kan, tak bagi pernah masuk darah salon. jalan. So, Saya tak pernah masuk salon. Lepas tu tak aunty, pernah? Tak pernah. Tak apalah. Lepas tu Terpaksa pandang atas. Tak apalah. tak. Kalau rasa macam bro nak masuk salon, dia sebenarnya dia macam dia macam curious sikit lah. Kenapa nak kena masuk salon? Itulah kita nak tengok dia cerdik tak cerdik. Okay. Okay. Okay, so masa tu Aisyah rasa memang nak buka salon sendiri. ya, bos dah buka? Bos belum buka lagi. Okey. Bos tu selalu cakap, awak tak payah kerja sama saya lah. Awak pergi buka sendiri. Awak boleh buat semua. Dengan kata-kata yang dia bagi itulah saya baru ada keyakinan yang saya boleh buka salon sendiri. Berapa lama kerja dengan dia masa tu? Setahun lebih juga. Setahun Dekat nak lebih. 2 tahun. Dekat nak 2 tahun pandai. Sebab dah belajar 3 tahun tu memang dah hajar dekat dalam tu. So ini cari pengalaman. Okey. Lepas tu dah aunty tu selalu cakap macam tu. Saya masih simpan duit lah pula untuk nak buka salon sendiri. Dah buka lah. Dah buka sendiri. Masa tu umur berapa? Masa tu umur saya 29 tak silap. 29 ada Kita kedai. tengok perjalanan hidup tu daripada 19 itulah. tahun dia keluar daripada rumah kebajikan sehingga 29 tahun. 29 tahun dah ada salon sendiri. Ada 29 pekerja? tahun Bekerja tak. Saya buka Sendirilah, kecil-kecilan je kecil-kecil lah. sendiri. ada pergi rumah ke rumah. Biasanya orang datang dekat tempat saya lah. Saya buat kat rumah. Okey. Saya tak mampu sewa kedai. Saya sewa rumah dengan kawan-kawan. So hall tu saya jadikan salon. Okey. Saya jadi hall tu saya jadikan hair salon lah. Okey. Ramai customer alhamdulillah. Okey. Daripada 29 tahun sehingga 35 tahun. 6 tahun. Masih lagi beragama Hindu. Ya, Bagaimana life masa tu? Adakah itu yang dikatakan hidup enjoy tapi kosong? Masa tu Ketika kosong itu. Lepas dah ada salon sendiri, ada duit sendiri. Okey. Lagi enjoy. Okey. Enjoy. Lagi hebat enjoy dia. Tak kosong lah masa tu. Kosong juga. Kosong juga. Kosong juga. Masih sembahyang beragama Hindu, still pergi temple, still dekat rumah saya ada tempat sembahyang. Kosong yang Echah maksudkan ni macam kosong ni aku nak apa sebenarnya? Macam tu. Ya. Kenapa tak kahwin lagi? Oh okey. Kenapa kita buat baik tapi still Ada rasa je. kosong Rasa sangat, rasa kosong. Tak ada boyfriend ke masa tu? Tak ada. Kawan ada Dia, kawan. dia rasa macam pelik kan. Kita macam kita biasanya kita nampak berpasal. Okeylah kita jangan ambil perkataan takut boyfriend lah, kawan kena, lelaki. takut kena tipu lah. Takut kena game. Macam dekat sebab kita kelab-kelab tak ada tu? siapa-siapa. Dekat kelab kan? Kawan, Dekat tu kelab, kawan. kawan je. Okey. Kawan enjoy. Agama Hindu mana ada hukum hakam. Selesai Okey. jalan. Oh, selesai jalan. Tak. masih jaga tapi still enjoy. Okey. Dia sosial kan, tak kisah kita boleh je pegang-pegang kan, tak ada Okey, masalah. okey. Agama tu tak ada, bila Islam je baru larangan kan. Dalam agama Hindu tak kisah. Itulah yang Aisyah Pak, rasa. Disco kan Tahu. Yang kita tengok dekat dalam drama lah. sama macam kita tengok dalam TV itulah sebenarnya. Tahu tak? Okey tahu. Boleh tanya kat Echah lah nanti. Tak Nak tanya macam mana minum ni. Nak Oh tanya. tak apalah. Nak tanya Pahit, ke? pahit. Echah. Pahit. Ni ada orang katalah Tak kan. izin nak minum ya. Sakit. Apa? Air arak ni Ya. apa rasanya? Air dia rasa pahit. 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 Habis kenapa orang ramai sangat minum? Dia tak Sebab mana dia macam khayal. tea life pun. Dia kan jiwa dia tengah kosong. Dia nak selesaikan satu masalah dengan minum lah. Bila kita minum kita tak ingatlah masalah tu. Dia riliskan kepala. Lepas tu goyanglah kepala. Goyang kepala. Tak goyang tu wajib ke apa tu? Dia macam hukum Dia syarat kalau wajib. pergi kat disco tu dia mesti kena goyang kepala. Baru Sebab? dia khayal, seronok.
Hilang release tension. Dia alah, tanya pasal Arak pula. Tak apa lah, pasal ni memang tanya. Kalau maknanya kalau lagi Arak tu dia kan Lagi dia tulis, mahal ya. lagi mahal tu lagi lama. Lagilah dia punya kau Macam dia dia punya kick tu lain lah. Kick. Oh ya ke? Dia Sedap bukan lama rasa. disimpan. Sama macam kita minum fresh orange Okey. dengan minum Coca-Cola. Mana the best? Ha? Itu manis je. Tapi rasa dia berbeza. Okey. Feeling dia pun berbeza. Alah, gas dengan fresh. Fresh lah. Fresh orange. Okey. Kan? Dia Tapi kan yang Echa bergas. cakap ni pahit. Saya nak tunjuk beza kat situ kan. beza di So sekolah pahit, makin mahal, makin sedap. Tapi tak ada rasa lah. Terkenal lah. Tak ada Okey, rasa. okey, okey. Tak ada Okey, lah. okey. Okey. Echa start berhenti tu minum tu bila? Tapi kawan-kawan saya tak tahu. Hari ni dia dah tahu lah. Nanti mesti Saya dia tengok. curi-curi pergi kedai Cina, makan Alibaba kan. Makan tu semua sebab saya kawan dengan Melayu ada, India ada kan. Okey. So saya tak nak Diorang tahu, okey. saya tak tahulah dulu tak boleh makan satu sudu, maaf memang saya tak tahu. Okey. Tak Saya apa, cuma tak tahu apa. orang Islam tak boleh makan babi. Tu je. Tapi saya tak tahu pula saya makan dia pun boleh makan. Satu sudu kan. Okey. Tak tahulah benda tu. Oh, sekejap. Hindu boleh makan Boleh. Tapi curi-curi makan. Jangan makan. sebab? Sebab dia sembahyang. sebab sebenarnya you all pun ada Kadang-kadang pantang. orang sembahyang tak boleh makan. Tapi saya dah pergi kedai tu, saya dah pernah makan sekali. So saya curi-curi Sedap makan lah. lah. Sedap. Babi memang sedap. Memang sedap. Pasal tu Allah tak khinzir, melarang. khinzir. Khinzir. Lahmul khinzir. Ya. Kita kena pusing sikit ayat tu. Sebab sometimes benda tu dia boleh sensitif. Oh ya. So okay. Makanan tu. So benda tu memang Aisyah dekatkan. Curi-curi lah makan. Okay. So selama 5 tahun tu kan, selama 5 tahun buka salon sendiri, yang Aisyah rasa kosong, macam mana Aisyah boleh rasa macam terdetik macam bro tanya tadi untuk bersyahadah? Selama 5 tahun lepas saya dah buka salon. Sebelum saya buka salon, saya pergi berhijrah kerja dengan orang semua. Okey. Dah buka salon. Dah ada duit sendiri. Dah duduk rumah. Tapi rumah sewa lah. Dah ada kawan. Ada kereta? Dah ada enjoy. Kereta tak ada lagi. Okey. Masa tu tak mampu lagi beli kereta. Tanya ada kereta ke tak, baru nampak dia kaya ke tidak gitu kan. Okay. Ada. Lepas tu kenapa masih kosong lagi? Still pergi sembahyang, still jaga, dah kurang dah. Sebab dah habis enjoy dah ni, dekat-dekat nak hujung dah, tak nak enjoy dah, nak jadi baik, nak cari bakal. Tapi tak jumpa. Okey, dah cari. Ada mimpi ke Aisyah? Itu of course ada. Nanti saya cerita Okey. pasal Okey. Teruskan. masih rasa kosong. Okey. Kenapa? Lepas tu saya mula duduk seorang. Saya duduk, kenapa ni? Duduk seorang sebab dah mampu. Tak, duduk seorang-seorang. Kawan tak ada. Kawan pergi kerja. Saya duduk Okey, seorang-seorang bersendirian. dekat rumah lah. Okey. Kenapa masih kosong? Tak ada apa pun. Tak ada rasa. Apa yang sebenarnya dalam kehidupan ni? Apa sebenarnya? Masa tu baru kawan saya ajak dia pergi temple lah. Dia tanya saya, apa yang saya sembah? Apa yang saya dapat? Kat situ sensitif sikit lah. Okey. Apa yang saya dapat? Lepas tu dia ditanya lagi. Lepas tu saya, sebelum tu pun saya dah tercari-cari sebenarnya siapa agama yang sebenar. Bila dia dah tanya lagi, kawan baik. Kawan Echa tu tanya satu agama dengan Echa. Tak, dia orang Islam. Dia orang Islam. Okey. Okey. Dia dengan saya duduk rumah kebajikan juga. Okey, membesar sama-sama. Tapi kat rumah kebajikan saya bukan geng dengan dia, saya belasah. Okey. Dulu saya gangster jugalah. Alamak. Pernah pecah kepala orang. Alamak, Cah, kau Pecah jangan. kepala orang. Pernah aku pecah. Sebab saya belajar taekwondo dulu. Ada Okey, Cah. So dah jadi Minta gangster ampun. sikit lah. Okey, Cah. Cah, terus cerita yang tadi tu, Cah. Yang ada feeling tadi tu. Okey, lepas tu kawan tu yang bertanya dengan saya, apa yang saya dapat? Start tu saya mula terdetik, saya dah kurang dah ke
ke temple semua. Ke temple. Saya dah kurang. Saya cari Okay. kebenaran. Okay. Siapa sebenarnya diri saya? Kenapa saya macam ni? Kenapa saya ditinggalkan? Semualah bermain dalam kepala otak. Apa cari? Echah study buku ke? Tengok diri Echah sendiri. tanya orang ke? Tengok alam je, tengok diri sendiri. Oh, Saya Echah tengok tak diri ada, sendiri. Echah tak ada study apa-apa? Tak payah study. Tengok manusia je boleh study dah. Alamak. Echah tengok saya, Echah. Lepas tu saya nampak kebenaran Islam lah. Tapi kenapa, saya tanya kawan saya lah, kenapa kamu kena sembahyang? Saya ada tanya lah, kenapa sembahyang 5 waktu? Okay. Kenapa kena puasa? Okay. Kenapa kena pergi haji? tahu benda Yang syahadah tu saya tak tahu. Oh. Okay. Saya tahu lah asyhadu Allah tu saya tahu, tapi saya tak tahu itu ialah syahadah. Okay. Saya tak tahu pula kalau masuk Islam kena syahadah bagai semua tak tahu. Oh. Saya tahu orang Islam kena sembahyang 5 waktu, Puasa. kena puasa, kena pergi haji. Haji. Yang Baca dua pasal saya tak tahu. Yang zakat semua saya tak tahu. baca Quran tak tahu. Baca Quran siapa? Tak, dia Masa tak tu tak. lah. Tahu yang tahu apa masa baca tu. Quran. Baca Quran So saya kira tahu. macam masa tu kalau kata nak masuk Islam rasa macam kalau aku nak masuk boleh Islam, ke? masuk Islam. Boleh ke saya ni nak masuk Islam? Uish, payah tengok orang orang Kira Melayu orang- sendiri maaf tak apa, tak orang Melayu sendiri pun tak amalkan. Lagi kita nak masuk Islam memang tak lah cakap dia. Masa tu. Masa tu. Lepas tu saya tengok senangnya dalam sembahyang. Tak payah keluar duit. Okay. Oh, why? Kena dalam Hindu. Dalam agama kita dulu kenalah macam nak pergi sembahyang. Beli Kalau bunga. nak ni kena beli bunga. Kan adalah keluar duit. Ya. Bunga tu untuk apa? Tanya pula. Tak apalah, kita pun nak kenal juga, nak tahu juga. Bunga Bunga tu. tu, Sebab saya lalu balik mesti India tu dia beli bunga tu. Nak tahu kat bunga Yang tu. dekat kepala tu ke? Rambut Cantik. tu? Oh, tu Oh, cantik. cantik. Berseri. Perempuan tu kan suka cantik. Okey, bukan dia bawa pergi kat temple tu letak dekat tu. Ada juga dia bagi macam penghargaan ke something lah, saya pun tak faham yang tu. Krik-krik nanti Tapi salah memang jawab kena pula. buat. Tapi kena kalau buat lagi baik. Contoh saya bernazar. Bernazar Oh, lah. ada nazar Saya juga? Ada dalam India pun ada. Tu yang bernazar tu taipusam tu. Okey, cocok sini, cocok sini, cocok. Saya bernazar contoh kalau saya kahwin saya kena bagi susu berapa botol taipusam. Oh, Ataupun okey. saya bernazar Kelapa. cucuk. Cucuk tu sebenarnya tu. Sakit tak? Oh, kita ni tanya pula sebab Sakit kita nak tak? tahu kan. Sakit tak? Itulah satu pusing. Tak sakit lah sebab dia dah bernazar, dia dah puasa, dia tak makan daging, dia akan minum susu je. Cocok tu tak sakit. Tak Apa sakit. gila apa? Bius kot. Oh. Ada cucuk Agak tak tattoo ada. pun tak sakit. Bius ke? Atau memang Tak ada, dia cucuk je. Dia Echah ada tattoo ke? ada? Oh, ya ke? Tidak lah. ada. Tanya. Kata tanya. Ada tattoo. Saya tanyalah. Oh, ada, Cha. Ada. Okey. Yelah, cocok tu kan sakit. tattoo tu lambang apa sebenarnya? Means untuk apa? Tattoo tu Menunjukkan kita berani ke macam mana? yeah, tattoo tu Oh, kuat. You're Oh, the maksudnya hero kalau ada lah. tattoo dekat badan, aku ni orang yang kuat. tak adalah juga. Betul? Kalau kita sayangkan seseorang kan, dia cucuklah nama orang tu, tattoo macam Forever tu. love. Forever love. Aisyah macam tu ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Echah tak ada usaha nak buang, tak Ada. lah. Saya ada usaha untuk buangkan, tapi Lepas tu? bila saya dengar itu lepas Islam kan. Lepas tu saya dengar dia kata Islam tak Betul? mencederakan diri. Betul. Islam tak suruh mencederakan diri. Kalau nak buang, dia jadi macam mana kena? Saya ambil iron saya letak. Alamak. Carilah Buat benda sendiri? lain. Ya, saya Ya Allah. sendiri, Tak, tapi kalau letak sakit tu, lah. Masa cucuk tak sakit sebab masa tu sebelum Islam, tapi bila dah letak air rasa sakit pula air. cucuk tu ada tak beza. rasa macam bekam? Tak ada lah. Masa buat. Dia- Tak ada. Dia Bekam dia satu jarum je kan. Yang ni banyak jarum dia. Tak sakit. Tak sakit. Pelik dah pula. Masa Tak, yang tepusam tu, yang dicucuk tu kenapa tak sakit? sebab dia dah bernazar. Dia dah betul-betul dekatkan diri dengan Tuhan dia. So dia rasa feeling tu dia buat untuk kerana Tuhan. So dia tak rasa sakit lah. okey. Adakah sebelum dicucuk tu dia minum arak? dia ke? minum Itu saya arak tak ke? pasti. Untuk mengurangkan rasa sakit? Itu saya tak pasti. Maknanya dia orang yang bawa kavadi. Kavadi. Dia tak rasa sakit. Macam mana? Banyak kita tahu aku ni, banyak banyak. Sebab sangat? dia dah betul-betul dekatkan diri dia dengan Tuhan. Maknanya sekarang ni, okey, contoh yang bawa kavadi tu orang boleh sembah dia lah.
Dia macam Sami lah macam tu. Dia power macam lah. Sami. Betul lah. Maknanya kita boleh tanya dekat dia, tapi dia bukan Tuhan. Tapi dia boleh bagi tahulah. Dia macam kasyaf. Kasyaf. Dia macam kasyaf lah. Dia boleh tahu ni yang gepo, macam tu lah. Apa? Maksudnya, Ni yang gepo. Apa kamu benda akan timpa sesuatu. ni yang Dia gepo. macam kasyaf. Dia boleh baca dia lah. insting dia. So dia boleh Tapi Ni yang gepo. nanti kita ni pun percayalah kan. Kita pun percaya benda tu berlaku. Padahal tak berlaku pun. menarik. Kita kita nak tahu bagaimana Aisyah punya agama dulu dan juga bagaimana perubahan Aisyah daripada agama yang dulu dengan agama fitrah kita. Saya cerita yang dululah. Tadi dah cerita yang dulu. Mungkin boleh. Yalah. Susunan Selepas dah Allah ni kan cantik kan. Selepas dah 5 tahun saya mencari. Lepas tu saya dapatlah sikit. Saya ada naik satu taksi. Okay. Saya masa tu pergi ke Negeri Sembilan. Taksi Melayu. Tak, taksi orang Melayu. Saya tak pasti orang tu Melayu ke Pakistan ke, wallahualam. Okey. Lepas tu orang taksi tu suruh saya, dah sampai kat lokasi yang saya bus station. Orang taksi tu suruh saya baca la ilaha illallah. Sebab saya tak tahu kenapa dia suruh saya. Masa tu Hindu lagi. Dia cakap baca la ilaha illallah. Dekat Melaka. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Lepas tu saya la ilaha apa tu? Nak sebut pun susah masa tu lah. Saya pun baca. Saya pun tak tahu kenapa saya baca. Okey. Tapi ikut dia sebut lah. Ikut dia bila dia sebut satu-satu, Aisyah pun ikut juga la ilaha illallah. Tak, sebab dia Tak, taksi. Dia dia cakap je pesan spontan je. Dia cakap spontan. Dia turun kata taksi, awak dia cakap, lepas ni awak baca la ilaha illallah. Okey. Lepas tu saya pun macam saya tahu lah la ilaha illallah tu perkataan orang Islam kan. Okey. Saya pun macam kenapa la ilaha illallah? Masih mencari juga. Masih belum Islam lagi, masih mencari. Saya nampaklah satu persatu kebenaran. Saya nampak dari kawan saya lah. Kawan saya. Lepas tu saya nampak saya dapat mimpi. Mimpi apa? Mimpi ada 3 orang. Mula seorang. Okey. Pakai jubah putih, tinggi, besar. Tapi tak nampak muka, nampak cahaya je. Okey. Apa benda ni kita tak tahu. Saya tak tahu kan. Lepas tu pakai serban, muka tak nampak. Lepas tu dia solat. Orang tu solat lah dalam mimpi tu. Lepas tu dia mengaji. Okey. Macam mana Echah masa tu tak tahu dia ni buat apa? Saya tahu dia solat. Sebab saya nampak kawan saya solat. Yang kata mengaji tu? Mengaji kan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni baru Echah tahulah. Masa tu Echah tak tahulah. Tak tahu sangat. Okey. Terus Echah terus. Lepas tu saya diam lagi. Saya tak tanya kat kawan saya. Sebab saya tak nak nanti dia susah masuk Islam ke apa ke. Saya takut sebab orang Islam pun tak solat di masjid kita. Lantak macam tu. Lantak. Lepas tu 2-3 hari datang lagi. Mimpi tu. Mimpi yang sama juga. Okey. Orang pakai jubah putih. Yang ni 3 orang pula. Mula-mula pertama seorang, lepas tu 3. Saya apa ni? Rasa pelik. Kenapa pula mimpi benda-benda macam ni? Lepas tu saya lantak tak nak layan juga je lah. Okey. Ignore juga. Lepas tu slow-slow saya beritahu kat kawan saya. Yang kawan yang Melayu tu. Okey. Kenapa tu? Dia pun terkejut. Dia terus dia macam dalam gurau tu ada nak kena masuk Islam lah tu. Dia cakap malas lah. Dia cakap boleh belah je. Rasa macam menyesal lah masa tu cerita kan. Kenapa lah cerita Echah terjaga tak Chah? Bangunlah. Terkejut lah. Terjaga masa tu pukul berapa? Pukul 3 pagi? Lebih kurang lah gelap. 3 ke 2 pagi lah. Masa tu tak kacau orang lah. Tak nak kacau kawan. Sebab kita bila asing-asing kan. Lepas tu datang lagi mimpi. Mengaji. Lepas tu tak boleh. Lepas tu malam tu saya tak dapat tidur. Saya rasa macam dunia kiamat. Semua macam orang cerita kiamat. Baru saya tahu bila dalam mimpi tu dengan ni sebenarnya kiamat, dunia kiamat. Saya dapat nampak dunia kiamat depan mata. Saya dah jadi takut. Dunia ni terbalik lah macam tu. Semua hancur, penuh dengan air. Habis bumi ni. Maksud saya belum Islam lagi. Okey. Saya terus telefon kawan saya.
Okey. Esok pagi tu saya bangun. Apa ni? Saya mimpi apa ni teruk. Saya kata okey, jom kita pergi pejabat agama. Saya pergi pejabat agama. Okey. Ada satu tempat saya pergi Aisyah pejabat. sendiri yang ajak Ya, kawan, ha. bukan kawan yang ajak Tak. Okey. Saya ajak dia. Saya kata jom pergi pejabat agama. Okey. Tapi saya tak pergi agama Selangor. Ada satu negeri saya pergi. Negeri? Saya tak nak beritahu negeri tu. Okey, tak boleh nak Okey. share. Okey, tak apa, okey. tak apa, Tak apa, kita tak apa, simpan. tak Okey. apa. Sebab saya nak tahu apa Okey. saya dapat. Okey. Lepas saya dah pergi, saya tak masuk Islam lagi. Saya pergi tanya juga. Tanya je dulu. Kalau saya Okey. masuk Islam apa Encik akan buat kat saya. Oh, Okey. maksud Aisyah tu dapat tu bukan dapat barang lah. Bukan. Okey, dapat Kalau saya tanya dekat kaunter tu lah. Ah. Saya pergi kat. Masa tu saya dekat sana. Dulu dekat Okey. negeri tu lah. Lain negeri. Negeri Okey. lah. Kawan saya negeri lain. So kita Okey. bertemu kat satu negeri tu. Okey. 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 Saya nak masuk Islam. Contoh, saya cakap contoh. Saya pakai seluar. Dah tentulah dia tahu saya bukan nak masuk Islam. Okey. Okey. Kalau saya nak masuk Islam, apa pihak agama akan buat? Sebab dia tanya, kenapa? Dia tanya lah, kenapa? Lepas tu saya kata tak, saya nak tahu apa Okey. akan dibuat. Sebab saya tak nak jadi mu'alaf yang tak ada ilmu agama. Okey. Saya nak solat sebab saya yang pilih agama tu. Lepas tu dia explain lah. Okey. Baiklah. Baik, dia layan Okey. dengan baik. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, okey tak apa, kita balik dulu. Saya tak nak masuk sekarang. Dia ingat saya nak masuk. Nak terus masuk Islam lah masa tu. Saya tak nak masuk lagi. Saya pun balik, saya kata okey. Kalau dia cakap macam tu, mesti ada dekat satu ni, sinilah. Saya datang sini kata okey jom. Pergi kat Selangor, pergi pejabat agama. Lepas tu saya bincang dengan pejabat agama. Lepas tu saya dihantar masuk Islam. Lepas tu dia bagi tahu. Negeri sana pun bagi tahu yang sama juga. Dia akan hantar belajar. Macam mana saya cakap dengan Umar tadi tu kan. Syahadah di sinilah. Ya, lepas tu saya syahadah dekat sini. Lepas tu saya belajar dekat Puspa, Oh, Puspa. Ildas. Saya lepas Puspa saya pergi pondok. Kat mana, Kelantan? Tak, dekat Perak. Oh, Saya Perak. belajar kat pondok. Masa tu saya tak tahu. Lepas saya dah Islam kat sini, saya tak tahu pula yang sini. Okey. Lepas tu saya pergi Perak dulu. Lepas saya pergi Perak, lepas tu baru saya pergi mohon dekat Selangor untuk pergi sambung ke Ildas. Lepas tu ke kuis. Okey. Lepas tu baru saya masuk Islam lah. Masa saya masuk Islam tu lah saya tak ada kan saya tahu kena pakai macam ni. Okey. Masa tu saya tak ada duit nak beli baju, pakai tu beli tudung. Tapi saya ada satu cincin lah. Okey. It's okay, Aisyah. Kita bagi ruang. Cincin. Saya ada satu cincin. Lepas tu saya gadai cincin tu saya sayang. Saya gadai cincin tu, saya pergi beli tudung, baju kurung dengan anak tudung. Masa tu duduk dengan siapa? Dengan kawan juga. Kawan yang Saya duduk dengan kawan. Melayu tu lah. Ya. Okey. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, hari ni datang tau, saya nak masuk Islam. Lepas tu kawan saya pun datang lah. Tapi dia tak tahu saya gadai cincin tu. Saya tak nak bagi tahu kat dia sebab saya pun tak nak susahkan dia nak beli baju. Tapi saya tahu kalau masuk orang Islam kena pakai tutup aurat. Okey. Beli sendirilah Aisyah, beli sendiri ataupun saya pergi kedai, pergi sendiri naik basikal. Masa tu ada basikal lah. okey. Lepas tu saya pergi kedai beli dengan gadai cincin tu. Pergi beli baju, dapat 100 lebih je. Masa Okey. tu dah berhenti kerja ke atau masih bekerja ke? Masa tu saya dah tak kerja dah. Dah tak kerja? Kan saya dah ada salon, Okey, tu okey. saya dah kerja dah. Saya sendirilah yang salon tu je. Sebab tu gadaikan Oh. cincin untuk Okey. ni, untuk beli. Lepas saya gadai cincin tu, saya pergi beli baju, tudung dengan anak tudung. Lepas tu saya dah ready lah. Masa tu saya tak tahu kena mandi wajib. Tapi saya mandi. Okey. Saya mandilah macam mandi wajib sekarang ni. Tapi tak adalah niat sebab tak tahu kan. Yelah. Tak ada Lepas apa. tu saya dengan kawan saya, lepas tu pergi pejabat agama. Lepas tu saya syahadat, kawan saya pun nangis. Yalah.
bukan satu benda yang mudah Lepas lah. saya syahadat baru saya rasa tenang. Tenang. Tak ada jiwa rasa, tak ada kosong lagi lah. Saya tak rasa kosong. Saya dah rasa macam saya dah ada saudara. Kalau saya pun Islam kan. Selama ni walaupun saya baik dengan dia, tapi saya tak rasa pun kami rasa macam kawan je. Bila saya dah syahadah, saya rasa macam dia saudara. Salah satu darah lah. Okey. Lepas tu Aisyah terus duduk dengan kawan tu ke ataupun Ya, ada saya family baru Saya angkat duduk ke? dengan kawan saya. Lepas tu saya dipanggil untuk belajar kat Puspa Selangor. Okey. Dipanggil oleh JAIS, Jabatan sebab- Agama Islam. Saya tadi pun dipanggil, saya pergi sambung belajar dekat Puspa. Saya gembira, sangat-sangat sebab saya dapat belajar agama. Okey. Saya terus belajar 10 tahun, dekat-dekat 10 tahun saya belajar. Kat pondok saya 4 tahun, kat Puspa setahun, hampir setahun lah. Satu sesi 4 bulan, setahun. Oh. Lepas tu saya pergi kat pondok. Pondok tu saya ambil sampai, saya tak tahu baca Jawi sampai saya boleh baca Jawi. Ya. Saya sampai saya boleh baca Quran. Sampai kena pukul baru pandai baca. Oh, sampai walaupun dah berusia kena pukul juga. Ya, pondok tu kan kita nak belajar agama. Saya semua kecil-kecil. Saya seorang je orang tua dalam tu. Okey. Saya belajar je dengan dia orang. Saya bersungguh-sungguh. Saya target, saya mesti kena pandai baca Quran. Okey. Di usia berapa Aisyah ketika itu? 30. Saya 11 tahun, lepas tu saya 36. Ramai tak yang sekeliling Aisyah yang bantu Aisyah masa tu? Dekat pondok Kompleks Pendidikan Nabi Ulum dekat Perak. Satu kat pondok tu budak-budak kawan-kawan semua baguslah. Budak kecil tu dia baru umur 12 tahun. Saya selalu pergi dengan dia. Saya suruh ajarlah saya. Saya akan pergi waktu saya rehat. Saya tak makan. Saya pergi jumpa. Dah pangkat anak dah masa tu kot. Saya pergi jumpa. Saya kata Anis, nama dia Anis lah. Anis, ajarlah Kak mengaji. Dia ajarlah. Ya, 12 tahun umur dia Kat masa tu. Pusba saya dah boleh baca Iqra. Okey. Saya masuk pondok tu saya Dia ajak Iqra lah. merangkak-rangkak baca Quran pula kat pondok tu. Budak umur 12 tahun ajak Aisyah. Dia umur 12 tahun, nama dia Anis Munira. Yelah, Dia dia dengan- ilmu ni dia tak kisah pun. Saya tak malu Kecil pun nak ke, menuntut apa ilmu ke. agama. Saya pergi, orang semua makan, saya tak makan. Saya tak suka makan nak kat sana. Kenapa? Tak ada Kan saya kari. tak makan tu makan ikan singgang apa? Oh, ikan singgah. Singgah boh. Saya tak suka. Ni Perak lah. Saya tak- Kecek Kelantan ni. Tak. Singgah. Masa tu Perak. Perak. Alamak, malu Singgang. je. Malu. Lepas tu saya tak suka. Saya nangis-nangis. Saya cakap dengan kawan saya lah. Saya tak nak makan ni. Lepas tu kawan saya yang teman saya masuk Islam tu, setiap bulan dia akan bagi saya duit. Setiap bulan dia akan bagi. Masa tu saya tak bagi tahu kat pejabat agama Selangor. Saya kat sana. Saya senyap-senyap je. Dia bagi apa? Dia bagi saya duit setiap bulan. Dia akan bagi saya duit. Itu duit arwah mak ngayah dia. Mak ngayah dia dah meninggal. Untuk Aisyah pergi makan. Untuk saya pergi belajar tu. Untuk Tak belajar. apalah. Pahala tu berpanjangan Lepas tu Aisyah. saya akan cakap dengan dia lah. Saya tak ada duit tapi Berapa saya malu. dia bagi? Dia bagi 150, 200 dia bagi. So duit tu lah saya buat. Nak beli buku ke apa-apa. Masa tu saya tak bagi tahu kat pejabat Selangor lagi. Pahala tu berjalan Aisyah. Pahala dia sampai. Masa tu tahun bila tu? Tahun 2011. 2011. Kalau di sini Apa? kita masih memberi bantuan kepada asnaf mualaf ke? Masa tu diuruskan ke semua oleh MAIS. MAIS. Ya betul. Masa tu Okey. dengan MAIS. Kita Masa hanya saya bagi belajar dana. Puspa pun Betul-betul kita ambil yang 2017 tu lah.
2017 masa ke tu, seterusnya akan datang semua. Lepas betul. So masa tu maksudnya saya dengan Mak Ain. Aisyah bila dah memeluk je agama Islam, tidak ada dapat awal-awal tu tak ada dapat langsung bantuan daripada Selangor. Aisyah pergi ke Perak untuk belajar. Ya, Perak yang bagi. Pondok. Okey, faham. Sebab masa tu saya tak ada tempat nak belajar. Orang ni recommend, kawan saya recommend lah pergi kat Pusbar. Lepas tu baru pergi ke Perak. Lepas tu baru saya dapat bantuan daripada belajar Maiz. Maiz. Apa dia? Belajar K-Farm. dekat K-Farm pun saya ada join. Lepas tu saya pergi Ildas. Ildas dengan kuis memang. Tak jemu-jemu Aisyah menuntut ilmu untuk mendekatkan diri sekarang dengan Islam. Okeylah, okey. Kita dah tahu yang sikit sebelum memeluk agama Islam dan juga sikit cerita selepas memeluk agama Islam. Nak tahu juga apa perasaan Aisyah bila meninggalkan segala-galanya demi Islam. Tak ada rasa rugi apa-apa ke? Tak ada rasa menyesal ke? Ataupun macam mana? Contoh, hari ni kita free hair. Tiba-tiba besok ni kita nak memeluk agama Islam, kita dah tutup. Dah tutup keseluruhan yang Aisyah sendiri tak pernah fikir pun nak menutup segala-galanya yang pernah terbuka sebelum ini. Mungkin Aisyah boleh share sikit. Awalnya rasa berat juga untuk nak menutup aurat sebab kita dah biasa free hair, dah biasa pakai pendek, short semua. Sekali tutup panas semua. lah. Apa yang saya panas tu saya rasa mungkin hidayah lah, tak rasa panas. Dia rasa selesa, rasa macam terjaga. Alhamdulillah. Rasa sangat-sangat tenang. Tak ada rasa panas pun, tak ada rasa panas, rasa selamat. Selamat tu memang rasa sangatlah tenang, selamat, rasa terjaga, rasa perasaan Ayu tu pun datang. Okey. Dah rasa macam Ayu juga. Macam tu lah sikit. Cantik pakai tudung. Dapat jodoh. Lepas tu jiwa tak rasa kosong. Okey. Sebab apa? Satu, boleh berkata-kata dengan Allah dalam hati. Baru saya tahu. Dalam betul. Islam kita boleh berkata-kata dengan Allah direct terus. Kalau dalam agama lain kita ada penghantar. Kita ini dengan Tok Sami akan ni. Tapi dalam Islam tak. Kita boleh kat situlah saya sangat-sangat appreciate. Saya rasa macam Masya Allah. Kita berkata dalam hati pun boleh Allah berkata ni. Dalam hati. Baru saya tahu yang itulah dikatakan mata hati. Boleh berkata-kata. Echa kalau lepas itulah mengaji, macam, sekarang ni Echa dah boleh mengaji kan? Boleh. Kan? Okey, lepas Echa mengaji, Echa ada doa tak? Mengaji. Allahumma arhamna bil Quran. Okey, selain pada tu tak ada lah? Doa tak ada. Okey. Pesan saya lah, kalau Echa lepas mengaji kan, setiap kali katalah lepas ni Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Tutup Allahumma arhamni bil Quran tu sampai habis. Lepas tu Echa doa, ya Allah, hari ni aku nak pergi cari kerja, ya Allah. Doa cara apa pun, ya Allah, kau bagilah kemudahan kepadaku, ya Allah, untuk aku dapatkan kerja hari ni. Itu tips yang saya boleh bagilah Echa. Sebab benda-benda tu, even Echa kata, ya Allah, dulu aku tergadai satu cincin, ya Allah. Jadi kalau boleh bagilah aku kemudahan untuk aku dapatkan sebentuk cincin, ya Allah. Boleh Echa benda tu, doa. Setiap kali lepas baca Quran. Itu antara amalan lah. Bila kata kita ni Islam tu, kalau boleh jangan tinggal solat. Lepas tu kedua mengaji. Ketiga zikir. Keempat sedekah. 4 perkara ni. Sedikit lah Syah. Bukanlah saya tak adalah kata pandai sangat kan. Jadi macam itulah, nak bagi tips lah sikit. Janganlah untuk Aisyah je, untuk ya ke? Juga host pun nak lah juga. Tulis. Masuk WhatsApp ke apa benda ke. Terima kasih atas perkongsian tu. Alright. Bukan saja untuk Aisyah, benda tu kita amalkan untuk diri kita juga. Mungkin bro pun cakap untuk diri bro juga, mengingatkan. Betul. Untuk Aisyah juga dan untuk diri saya juga. So kita dah tahu perubahan ni. Aisyah ada tak rasa macam cabaran perubahan tu
daripada segi budaya, gaya percakapan, pergaulan. Kan Aisyah cakap Aisyah gangster. Lepas tu gangster Kalau tak? dulu saya, Yang kau nak kata tanya gangster, apa saya tak takut? Ca gangster tak dulu? Dia tak senang lah tanya Ca. Dulu gangster tak? Itu dulu. Tu itulah Ca, Echa perubahan belasah tu. orang siapa Ca? Saya rasa ya. Echa belasah siapa? Belacah Adalah pun kesian. boleh. Tak nak sebut nama. Tak payah sebut nama, Kalau lelaki dia lah. dengar, kalau dia dengar saya minta maaf. Oh, ya kan. ke? Mungkin Tan tadi pun dah masuk Islam. Saya rasa saya dengar-dengar lah. Oh, okey. Oh, ya ke? Saya harap kalau dia dengar, dia bekas jabatan rumah kanak-kanak juga masa tu kat dalam tu. Saya kepada semualah yang dengar, saya minta maaf kalau saya pernah pukul, jadi Echa tak ada nak datang sana lagi ke? Bawa lah kita orang. boleh, tapi kat sana dah strict dah sikit. Oh, ya ke? Maksudnya? Sebab dia dah kena macam ada surat. Saya dengar macam tu. Tapi boleh pergi melawat lagi. Tapi kakak-kakak yang jaga saya dari kecil tu semua dah pencin. Tapi saya still keep in touch dengan dia orang. Ain, Dengan abang ada penghuni tanya tadi yang cakap abang nak tanya apa? Abang pula dah. Tak apa, bro pun abang. Abang pun bro. Yang paling tragis masa Hidup dalam hidup sepanjang Islam ni. dalam Islam. Bila banyak yang paling Echa tak boleh lupa lah, kot ada orang hentam ke, Orang perli-perli ke. orang perli Masa ke, kita nak ada belajar tak benda? solat lah. Masa tu tak lepas dah habis tu masuk Islam, dalam beberapa hari tu saya belajar dengan kawan-kawan je, dengan kawan ni lah. Saya tulis besar-besar. Lepas tu saya tulis kat buku. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu yang Sami Allah, susahnya saya nak sebut Sami Allah. Tulis rumi lah. Saya tulis rumi lah. Untuk kita hafal. Lepas tu saya tulis buku, letak buku, saya sembahyang. Sebab saya tahu Islam wajib sembahyang. Okey, betul. Cuma yang bacaan tu slow-slow kan. So masa tu saya pergi bentang buku tu, orang sindir-sindir kita lah. Yang sindir tu ingat lah. Itulah yang paling tragis ni lah, orang sindir. Lepas tu masa saya belajar agama, belajar ni, kawan-kawan saya pernah difitnah. Saya nak ngorak orang tu lah, sebenarnya tak ada pun. yang Echa paling tak boleh lupa lah Cha. Yalah, saya tak boleh lupa ada seseorang hamba Allah ni suka dengan saya. Lepas tu saya tak nak, saya cakap saya nak belajar. Lepas tu saya dengar cerita, bila saya dah habis belajar saya keluar, saya dengar cerita dia lompat dari bangunan sebab saya tolak. So saya minta maaf lah. Echa tolak dia? Tak, dah tolak cintanya. Oh, tolak cinta. Echa cakap biar terang. Tolak dengan sebab Echa gangster. Bila gangster tolak. Sebab saya nak belajar. Saya nak belajar. Saya cakap kan ada ramai lagi perempuan, kenapa nak? Saya tak suka, saya cakap. Saya tak nak. Dulu Echa punyalah cari, tak ada pula. Sekali dah masuk Islam, nampak tak? Allah bagi package. Saya nak belajar. Sebab saya nak belajar sampai saya boleh baca Quran, saya saya cakap dengan orang tu saya nak jadi ustazah. Sampai macam tu saya punya. Okey. Lepas tu dia bunuh diri. Saya tak tahu, ada orang bagi tahu kat saya, dia kata pasal kamulah tolak dia. Okey, tolak cinta cinta dia. Okey. Lepas tu dia jatuh bangunan dengan sangkut dekat pokok. Alamak. Lepas tu saya tak tahu. Lepas tu saya tak nak tahulah. Saya kata saya minta maaf. Saya terus tak ada apa-apa lah. Memang saya tak ada apa-apa pun dengan dia. Oh, ya ke? Macam-macam Allah bagi. Lepas tu belajar agama. Lepas tu semua orang pandai, saya yang paling slow, lambat. Lambat nak mengaji kan. Baca Iqra tu, semua orang tidur, saya pukul 12 saya bangun. Sebab saya tak nak kena marah depan orang lah nanti. Saya bangun, saya mengaji, itu semua saya ingat lah. Tragedi yang saya tak boleh lupa. Saya pukul 12 mengaji. Sebelum orang semua tidur, saya masih mengaji sebab esok nak kena hantar dekat Ustaz. So saya mengaji sampai saya dapat. Ustaz tu tak ada belas ihsan ke? Tak ada lah. Ustaz tu bagus. Oh, bagus sebab lah. Sebab Cuma tu lah yang buatkan saya boleh mengaji. Ingat nama Ustaz tu? Ustaz Ramli. Ustaz Ramli, dia pukul Echa. Dengan Ustazah Nazira.
Oh, ya ke? Tak, yang pukul tu dekat pondok. Dia dekat ingat pondok. juga Ni bab yang masa pukul. mula masa kat ni. Yang kat pondok tu Ustazah Marwiyah dengan Ustazah Okey, Zara. dia yang pukul Echa lah. Dia masa, Tapi betul, sebab kalau saya nak pandai main. memang kena Masa pukul. tu kan kena mengaji. Lepas tu saya main. Lepas tu dia, Okey. dia Salah sendirilah. sekali lah. Macam tu. sekali Dia buka je lah. Okey lah. sekali je. Okey, sekali. Lepas tu terus pandai mengaji. Alhamdulillah. Okey. Dan kita nampak tadi perjalanan hidup Aisyah. Dia banyak nak belajar. Alright. Okay, dia belajar mengkaji dan ketika ini dia adalah warden pembimbing di Baitul Salam. Aisyah sendiri menuntut ilmu, Aisyah juga yang memberikan ilmu, berkongsi daripada apa yang Aisyah dapat, Aisyah kongsi dengan orang, benda itu berjalan. Okey, kita nak tanya bro lah. Biasa mualaf ni bila kita orang masuk Islam je kita akan cakap kembali kepada fitrahnya. Kenapa kita guna perkataan kembali kepada fitrahnya? Sedangkan macam kita ni, kita tahu kan bila dia lahirnya, memang kita tahu dia macam Aisyah, lahir-lahir je Hindu. Ya, ada lahir-lahir je Chinese. Macam kita sendiri lahir-lahir je Islam. Tapi kenapa kembali kepada fitrah bila masuk Islam? Oh lama. Ngeri Ngeri pula soalan. Soalan Kita soalan memang kita kata nak santai-santai macam-macam soalan lah kau keluarkan Ain. Tadi banyak tanya dengan Aisyah kan. Kita tanya pula. Right. Dia kalau kata macam kembali kepada fitrah ni sebab setiap yang lahir ke dunia ni hadis mengatakan fitrahnya adalah Islam. Yang mencorakkan yang bayi yang lahir itu adalah mak ayah dia kepada agama Majusi ke Nasrani ke. Itu maknanya kalau dekat kita ni Hindu ke selain daripada Islam. Itu yang kata setiap yang lahir ke atas muka bumi ni adalah fitrahnya adalah Islam. Itu yang kata kembali kepada fitrah macam Echa dah kembali ke agama fitrah. So sebenarnya kita semua Itulah ni bila benda kita keluar dia cecah je bumi macam tu, kita memang adalah Islam. Ada Islam. Cuma susu galuh kehidupan Aisyah itu bermula mak dengan ayah tu yang menentunya. Hindu. Jadi bila Aisyah memilih untuk masuk Islam, sebenarnya dia kembali kepada fitrah Aisyah sendiri. Sebab saya ni bukan ustazah, so saya nak bagi ceramah tu macam tak kena. Saya ada setat. Ustaz bro, bolehlah betul kan. Okey, bila kita sentuh tadi pasal Aisyah warden pembimbing, ada tak momen-momen yang Aisyah boleh kongsikan? Mungkin kita tadi dah cakap pasal pahit, kita tak naklah yang pahit. Manisnya Aisyah bila Aisyah sendiri membimbing orang. Kalau satu ketika dulu orang bimbing Aisyah, sekarang ni Aisyah bimbing orang. So Echa boleh naikkan nama dia mana tahu melalui channel ni kan. Nanti dia Tuhan ni dia mendengar. Selepas saya dah belajar agama Islam, alhamdulillah. Lepas tu saya target saya boleh membimbing. Saya fikir lepas yang boleh bagi semangat ni ialah saya belajar berdakwah membimbing ni daripada Ildas. Institut Latihan Dakwah Selangor. So dari sana saya dapat keberanian, keyakinan diri yang mengatakan ni kawan saya yang bagi tahu. Kak boleh mengajar orang lah. Boleh mengajar, boleh membimbing, maknanya bila kita sampaikan orang tu faham. Itu yang penting kan Ustaz? Betul. Bro. Sorry. Bro. Maknanya apa yang kita sampaikan tu orang tu faham. Betul. Jadi dekat situ dalam Ildas tu saya bimbing kawan-kawan saya. Kawan-kawan dulu. Sebab saya macam ni kot. Saya awal dah masuk Islam saya terus bertudung labu lah. Mula saya pakai macam ni. Selembang. Lepas tu ada ustazah tu yang hadiahkan. Coming soon. Jangan terkejut lepas ni coming soon. Okey, insya-Allah kan. Niat tu ada. Betul. Mula-mula saya pakai macam ni je. Tak pandai pakai tudung lagi masa tu kan. Dah lama-lama alhamdulillah kawan saya sendiri suruh saya jahit tudung. Saya pandai jahit tudung. Yang apa tudung labu tu kan. Saya jual lah. Dalam masa yang sama saya bagi kawan-kawan saya. So dekat situ saya nampak yang saya boleh membimbing. Lepas saya dah habis Ildas, saya pergi kat pondok. Pondok tu ustaz tu suruh saya mengajar orang kat dalam tu budak-budak tu. So dekat situ ada juga mualaf.
ada mu'alaf dalam tu. So saya mengajar mu'alaf. Saya rasa saya dah ada ilmu, kenapa saya nak kedua ilmu, saya kena kongsi dengan mu'alaf yang lain. Saya akan cakap okey, kalau saya bagi ilmu, mana tahu you jadi pensyarah. Okey. Sebab saya dah tahu kalau saya ajar orang, pahala tu berjalan. Dari situ saya dah belajar lah. Macam sis cakap tadi. So dekat situ saya bimbing bantu warden pondok tu, saya jadi warden. Dalam masa yang sama saya mengajar juga mu'alaf dalam tu. Sebab apa? Mother tongue, bahasa Tamil. Itu kelebihan sebab saya boleh berbahasa Tamil. Jadi ada yang mu'alaf yang tak boleh bahasa Melayu, tak faham. So saya akan translate dalam bahasa Tamil lah pada dia. Dekat situlah slow dalam masa jadi warden, jadi warden pembimbing juga. Okay. Ada tak nama-nama yang Ingat. Yang Echah ingat? Mungkin boleh share ke? Yang Echah boleh share. Maknanya Echah ajar dia lekat. Lepas tu pandai pula. Ada Aminah, dia orang duduk kat Perak lah. Lepas tu anak dia Hussein. Lagi satu nama anak dia Aisyah. Mu'alaf ni banyak nama Aisyah. Kan, alhamdulillah anak dia pun berjaya. Tu semua bukan dekat Selangor lah, dekat Perak lah. Lepas tu baru saya pindah ke Perak. Lepas saya dah kahwin, saya kat Perak, saya jadi Faisi dulu. Faisi dengan Mak saya jadi facilitator. So nama tak ingat dah berjatuh. Sebab tu nampak tak kekok boleh bercakap. Itu yang cakap tak berhenti tu dah macam popcorn. Saya jadi facilitator dengan Mak dari 2016. 17 ke 16. Okey. Lepas tu baru saya masuk zakat. Daripada sebab Baitul Salam perlukan mother tongue. Sebab banyak yang mu'alaf India masuk, so tak ada yang boleh bercakap dalam bahasa Tamil. Berkomunikasi dalam bahasa Tamil. So saya join dengan zakat. Saya dari situlah dalam masa yang sama saya seorang panel istitabah juga. Okey. Kalau orang tu nak keluar boleh panggil Echah lah. InsyaAllah, tapi dengan bahasa Tamil lah. Okey. Bukan calang-calang, bukan kaling-kaling tau. Nanti saya ada seorang lah, nama dia Dahlia. Dia kena istitabah ni kena melalui Maiz. Nanti Maiz. Sebab dia India, dia pun seorang-seorang. Nama dia Dahlia. Nama Kristian dia Xavier, macam tu lah. Saya ada kenal lah. Tapi ingat dia nama. Masih free hair. Dia ada jumpa abang dia tu. Dia kata, kenapa dia rasa macam mana? Dia tak ada orang nak bantu dia. Tapi kita bolehlah jumpa dengan Aisyah. Kita pun bantu dia sebab dia kata saya tak ada kerja. Dia duduk mana? Sekarang duduk dekat PJ. Umur dia berapa? Boleh kita masukkan dia kat Baitul Salam. Kita boleh bantu dia. Tapi dia menyewa seorang-seorang. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh nanti. jumpa dia. Boleh weekend je dekat Baitul Salam tu. Maksudnya just datang untuk kelas saja lepas tu keluar. Boleh ke? Itu kalau kelas K-Farm. Tapi kalau dekat Baitul Salam dia memang kena duduk kat Baitul Salam 6 bulan belajar. Dalam masa yang sama nanti bila dah keluar kita akan tengok hala tuju dia. Kita tak akan keluarkan dia macam tu. Kita akan carikan dia rumah sewa, carikan dia kerja. Baitul Salam banyak akan bantu. Banyak bantuan. Pasal dia asal je masa dia Kristian tu dia manager. Tapi dia Indian lah. Umur dia berapa? 30. Muda lagi. 30 lebih lah macam tu. Orang Pening. Family dia buang dia. Bolehlah Ustaz bagi nombor telefon saya. Nanti saya cuba hubungi dia. Nampak tak? 21 tahun dengan zakat Selangor. Dia betapa detailnya bro tahu. Tak adalah. Kita orang cakap dah roh zakat tu kena ada. Kita nak bantu orang tu, kita tanya, kita tengok elok-elok apa boleh kita bantu-bantu sebab ini je jariah yang ada pun. Kalau nak kata sedekah duit, taklah banyak duit. Jadi benda-benda yang macam ni lah. So, kita dah tahu tentang momen tadi. Mungkinlah bro boleh cakap sikit ataupun boleh kongsi sikit. Adakah ini yang dikatakan merdeka? Aisyah ini sekarang merdeka. Mungkin. Merdeka. Maksud merdeka. Maksud merdeka ni bukan 31 Ogos. Okey. Orang semua fikir merdeka. Okey. Cuma merdeka kita tu kalau ikut maksudnya kita tidak dijajah pun. Merdeka kita ni contoh macam Echah bila dah cerita tadi tu, Echah daripada dibelenggu oleh diri sendiri, aku ni nak apa?
aku ni tak tahu, aku dah buat dah, aku cari duit banyak, tak ada apa pun. Maknanya aku tak dapat apa. Merdeka ke aku ni? Tak. Tapi bila Echah masuk je Islam tu, agama fitrah ni, Echah dapat tadi Echah kata apa? Dapat ketenangan kan. Orang sekeliling kita pun elok, baik. Jadi itu salah satu kita punya cara merdeka kita. Kan ilmu macam saya dapat hari ni, sebelum ni saya tak pandai nak bercakap dekat depan orang. Macam mana nak bercakap depan orang, rasa macam terbelenggu. Lepas tu bila dah sampai tahap macam ni, ada orang ajar, Ain ajar, ya, kru-kru yang lain ajar. Lepas tu saya merdeka, saya dah dapat dah macam mana cara nak bercakap. Itu dalam konteks merdeka saya lah. Macam tu. Perubahan ke arah yang lebih baik, positif dan baik. Okey. So tadi kita dah tahu masuk merdeka. Aisyah pun dah kongsi tentang kehidupan dia. Sedar tak yang kita ni dah lebih sejam? Ya ke? Allah. Baru kita nak cakap lagi lebih sikit sejam sebenarnya. So okey, sebenarnya okey. banyak benda yang kita nak share. Okey. Okey Aisyah. Mungkin Aisyah ada kata-kata nasihat yang Aisyah nak kongsikan dengan kita orang ataupun dengan siapa-siapa juga yang akan mendengar podcast kita ni tentang perubahan ke arah yang lebih baik, merdekakan diri ke arah lebih positif. Okay, nombor satu saya nak bagi tahu terima kasih kepada Zakat Selangor sebab jemput saya untuk perkongsian. Okay. Nombor dua, alhamdulillah merdeka pun akan tiba tak lama lagi. So bagi saya merdeka untuk diri saya. Saya dah boleh membantu orang lain, tu satu merdeka. Boleh bantu diri saya boleh buat keputusan. Kalau saya tak tahu, saya akan ada hamba Allah, saya akan teks, saya akan tanya. Maaflah, tak boleh sebut nama dia. Kalau saya rasa saya tak dapat keputusan, saya akan minta. Dan hamba Allah tu bagus, sentiasa bagi tahu positif. Sentiasalah positif diri anda. Lagi sekali kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat. Okey, selalulah pergi menimba ilmu agama. Jaga hubungan kita dengan Allah. Betul. Dalam kehidupan ni, ikhlaskan hati kerana Allah. Sebab dalam berjuta-juta Allah pilih kita. Okay. Beri hidayah. Itu yang saya akan kongsikan dengan orang lain. Jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kita. Okay. Tak apa Aisyah, terima kasih. Untuk mereka yang macam masih lagi terfikir nak masuk Islam ni, yang masih berfikir-fikir nak masuk Islam ke tak, mungkin Aisyah ada sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang mana orang nampak macam Islam ni susah, macam alah daripada macam ni nak jadi macam Aisyah kena tutup semua. Mungkin Aisyah ada kata-kata yang positif untuk mereka. Betul ke Aisyah? Ada orang kata kalau masuk Islam ni masuk Melayu, nak dapat, masuk Melayu nak apa, nak dapat duit kau kena masuk Islam. Macam tu. Bagi saya masuk Islam tu sangat-sangat mudah. Praktikal pun sangat mudah. Bila kita mendalami, bila kita ikhlas terima Islam tu. Dan bukan kita masuk Islam kerana meminta-minta daripada bantuan mana-mana pihak. Kita mendalami Islam, rezeki tu akan datang daripada Allah, yakin dengan Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz dah boleh share ke? Dia bila kata asnaf muallaf ni kan. Asnaf muallaf ni dia ada satu kelebihan berbanding dengan asnaf lain. Dalam zakat ni ada 8 golongan asnaf. Salah satunya muallaf. Muallaf ni lebih dia, apa yang abang nak bagi tahu dia punya lebih dia tu, bila dia kaya sekalipun dia masuk Islam, dia boleh dapat dana zakat. Apa abang nak bagi tahu dekat sini? Allah tu dia cukup adil. Ya, dia maha adil, maha kaya segala-galanya. Bila kata orang tu kembali kepada dia, ingat pada dia, dia akan terus ingat balik. Contoh, bila masuk je mualaf, masuk je Islam, walaupun dia kaya, dia boleh dapat dana zakat mualaf. Contoh, bantuan rumah sewa, sumbangan RM500, sumbangan untuk perkahwinan,
pendidikan, cantiknya hukum Allah dekat situ. Itu yang kata kita nak berhijrah tu daripada sebelum ni kita terawang-awang, kan? Kita hijrah kepada perkara yang lebih baik, kita dah kembali kepada satu agama fitrah yang mana semua orang dekat dalam dunia ni perlu tahu akan agama fitrah tu lah. Gitu. Okay. So mungkin ada kata-kata ucapan bro sebelum kita nak menutup episod kita pada hari ini. Okay. Kata-kata terakhir ya. Janganlah cakap kata-kata terakhir Kang, betul-betul kata terakhir Kang. Kata-kata penutup. Dia nak juga bagi kata-kata terakhir. Kata-kata penutup. First, terima kasih kepada pengeluar-pengeluar zakat. Muzaki, Muzaki ni maknanya pengeluar zakat. Orang yang bayar zakat dengan Lembaga Zakat Selangor yang tak henti-henti membayar selama ni, dan yang ada di hadapan kami ni Puan Aisyah ni, Puan Aisyah ni, inilah hasil sumbangan zakat daripada semua muzaki-muzaki. Dan rancangan ni insya-Allah kalau feedback ni bagus, kita akan teruskan, dan mungkin kita akan panggil lebih ramai lagi. Dan saya cukup terkesan bila Echah kata tadi sampai gadai cincin tu. Gadai cincin untuk beli baju, tudung. Satu pengorbanan yang sangat besar. Cukup besar. Tak ada terlintas pun. Saya tak terfikir. Jadi bila macam saya nak jadikan benda ni story, kalau saya pergi mana-mana ceramah, insya-Allah Aisyah akan dapat satu pahala yang berpanjangan dengan saya sampaikan cerita-cerita ni. Jadi itu daripada saya pun rasa sebab. Terima kasih Ain. Sila sambung. Okay, terima kasih bro, terima kasih sis. Perkongsian kita hari ni agak panjang, tapi diharapkan semoga kita punya perkongsian hari ni akan lebih bermakna, yang memberikan iktibar kepada semua orang, untuk bukan untuk orang yang mendengar saja, tapi untuk diri kita sendiri. Baik, insya-Allah jumpa di episod seterusnya dengan tajuk Saya Resis. Assalamualaikum.